Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq Aiman bin Muhammad Saimi, kelas DSI 1B, mengangkat matrik DSI 20202506. Saya akan membentangkan tentang tajuk tanda bulat kecil. Tanda ini hanya terletak di atas huruf illah, iaitu lemah, iaitu huruf alif, waw dan ya, seperti ini. Alif, waw dan ya. Ia menunjukkan huruf berkenaan adalah huruf tambahan, tidak dibaca sebagai huruf mat pada ketika menyambung atau berhenti bacaan padanya. Antara ayat ialah tanda bulat kecil ialah wa ulaikum ulu bakiyah wala taqulanna li syai' aw la azbahannahu. Antara ayat yang baca saya tadi ialah saya ambil sebagai contoh yang pertama ialah wa ulaikum ialah tidak dibaca sebagai huruf mat pada ketika menyambung atau berhenti bacaan padanya, seperti ini. Wa ulaikum ni tanda bulat merah ni. Seterusnya ialah tanda bersambung. Tanda ini hanya terletak di atas huruf alif. Ia dinamakan hamzah bersambung, iaitu hamzah wasl. Ia akan mewujud di awal kalimah dan dihafazkan, iaitu ditiadakan dari bacaan pada ketika pembacaan disambung dengan huruf sebelumnya. Ayatnya contoh ialah alhamdulillah walhamdulillah astaghfiru rabbakum wa astaghfiru rabbakum, seperti ini. Walhamdulillah yang tanda bulat seperti ini. Assalamualaikum, saya Nur Syafina binti Zulkifli, saya dari kelas 1A. Nombor entry saya DSI 20202512. Okey. Tajuk saya ambil bahagian tanda kepala huruf qaf tanpa titik. Okey, tanda ini terletak di atas mana-mana satu huruf, menunjukkan huruf yang berkenaan. Bertanda sukun yang dibaca, izhar dengan cara bacaan, menyatakan makhraj dan sifat yang berkenaan. Okey, seperti yang di bawah, saya akan menunjukkan contoh ayat yang dibaca. Tanda kepala huruf qaf tanpa titik, itu saya ambil ayat, saya akan baca iaitu dua ayat, iaitu azkurkum alam nashrah. Okey, yang kedua saya ambil adalah bulatan bujur meninggi. Tanda ini hanya terletak di huruf alif sebagai huruf terakhir pada kalimah jika huruf yang berikutnya berbaris. Ia menunjukkan huruf yang berkenaan adalah huruf tambahan yang dihazafkan dari bacaan. Okay, tidak dibaca sebagai huruf mat pada ketika pembacaannya disambung. Bacaan yang disambung dengan huruf berikutnya, dan dibaca sebagai huruf mat pada ketika berhenti bacaan padanya. Okey, hanya terdapat 6 kalimah yang bertanda bulatan bujur meninggi dalam Al-Quran. Ayat yang saya letak, contoh ayat yang bulatan bujur meninggi seperti di tepi, iaitu as-sabillah rabbana rasulan wa qalu. Contoh-contoh ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faris Aiman bin Mahsur. Nombor matrik DSI 20202553. Okey, hari ini saya akan bentangkan tentang huruf yang tidak bertanda sukun. Huruf yang tidak bertanda sukun ini ialah tidak bertanda dan diikuti dengan huruf bersabdu. Maka huruf ini diidghamkan kepada huruf di berikutnya dengan idgham kamil, memasukkan secara sempurna. Contohnya qad tabayyana, yalhas zalik, ujibat da'watukuma kam ma'ana, wa id qalat ta'ifah iz zalamtum. Okey, ini salah satu contoh
Okey, ni contohnya. Ni. Wa iz qalat ta'ifah ni tani. Okey, wa iz qalat ta'ifah. Okey, seterusnya, jika huruf yang tidak bertanda sukun diikuti huruf yang tidak bertasydid, maka ia dibaca dengan idgham, nakis atau ikhfa. Sekiranya huruf yang tidak bertanda sukun diikuti huruf tidak bersabdu, maka diidghamkan kepada huruf berikutnya dan idgham nakis masukkan secara tidak sempurna. Ia diizharkan menyatakan makhrajnya dan tidak diidghamkan sehingga menjadi seperti huruf berikutnya. Tetapi ia di antara izhar dan idgham bersifat dengun. Idgham nakis contohnya, wa ma yaf'al dhalik la imbasatta ma farattum ahadtu. Okey, ikhfa pula. A'anzartahum wa ma hum bimu'minin min qabl ya'murukum bih. Okay, seterusnya, tajuk yang seterusnya, hukum mim kecil. Huruf ini menggantikan yang kedua bagi tanda baris dua. Ia menunjukkan pertukaran tanwin atau nun kepada mim yang dinamakan iqlab dalam ilmu tajwid. Jika hurufnya ba yang tidak bersabdu, untuk perhatian perbezaan mim dengan min kecil tanda berhenti. Contohnya, mim ba'di fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan musaddiqan bi kalimah abna'ahum alladhi. Ini salah satu contoh. Ni, abna'ahumul ladzi mim kecil. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk tanda-tanda khusus dalam Al-Quran, saya Nur Mufiqah akan membentangkan sedikit tentang hukum-hukum tajwid, iaitu tanwin. Okey. Tanwin ini yang bermaksud dua baris di atas, dua baris di hadapan dan dua baris di bawah. Tanwin ini juga dikenali sebagai nun yang tidak berbaris, wujud pada bacaan tetapi tidak ada pada tulisan dan ketika waqaf. Kedudukannya seperti huruf yang bertanda sukun. Seperti yang kita tahu, hukum tanwin ada dalam dua bentuk, iaitu selari dan tidak selari. Bagi contoh tanwin yang selari ialah wasi'an hakimah. Huruf ain yang mempunyai baris dua di atas, baris dua di atas tanwin yang bertemu dengan huruf huruf ijaiyah ha yang dibaca secara izhar. Izhar yang membawa maksud jelas, nyata dan terang. Bermaksud tanwin yang selari tidak perlu dibaca dengan dengung tetapi dibaca secara jelas. Seperti yang contoh lain ialah baris dua di bawah biqula min alim, dan baris dua di hadapan ialah ghaniyun hamid yang dibaca secara jelas tanpa dengung. Seterusnya, bagi tanwin yang mempunyai bentuk yang tidak selari pula, menyimpang bagi baris dua di hadapan, di bawah dan dua huruf waw kecil yang berturut-turut bertemu dengan huruf bersabdu. Ia menunjukkan bacaan tersepit, iaitu idgham ma'al gunnah dan idgham kamil. Contohnya seperti siratal mustaqimah yang mempunyai tanwin dua baris di atas yang tidak selari bertemu dengan huruf mim yang bersabdu. Huruf mim yang bersabdu akan dibaca secara dengung dan dua harakat. Ia menunjukkan idgham ma'al gunnah sama juga seperti rajulun mu'minun dan wa kitabun mastur juga dibaca dengung dengan dua harakat. Akhir sekali, jika tanwin bertemu dengan huruf yang tidak bertanda sabdu, ia menunjukkan idgham nakis atau ikhfa. Contoh ikhfa. Contoh bagi idgham nakis, hudabun wa bushra.
huruf da yang mempunyai baris tanwin 2 di atas bertemu dengan huruf waw yang tidak bersabdu akan dibaca dengung dan 2 harakat. Selain itu, bagi contoh ikhfa iaitu halal dan thayyibah, huruf lam yang mempunyai baris 2 di atas bertemu dengan huruf ta yang tidak bersabdu akan dibaca 2 harakat. Seperti yang kita tahu, yang kita ulaskan tadi tentang tanwin, kesimpulannya ialah tanwin ini mempunyai 2 bentuk, selari dengan tidak selari. Selari dibaca jelas dan tidak selari dibaca dengung. Tanwin ini bertemu dengan huruf yang bersabdu atau tidak bersabdu, atau bertemu dengan huruf hamzah wasal. Dibuang satu tanda tanwin dan ditambahkan nun yang berbaris kasrah. Terima kasih.